Assalamualaikum, saya Yusuf Rajafri bernomor metrik PS 191610111. Kumpulan kami akan membentangkan tentang isu dan kesan terhadap keharmonian perusahaan yang terdapat dalam jurnal yang bertajuk Mekanisme Penyelesaian Pertikaian dalam Perhubungan Perusahaan di Malaysia. Menurut jurnal ini juga, penyelesaian pertikaian antara majikan pekerja dan kesatuan pekerja secara aman adalah cara utama untuk mengekalkan perhubungan perusahaan yang harmoni. Kepentingan untuk menyelesaikan pertikaian secara aman ini telah dijadikan agenda utama dalam Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Namun, pertikaian perusahaan juga boleh terjadi di antara majikan atau kesatuan sekerja majikan dan kesatuan sekerja pekerja. Ini bermakna, pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian perusahaan boleh merupakan majikan atau kesatuan sekerja majikan dengan pekerja atau kesatuan sekerja pekerja. Selain daripada itu juga, pertikaian perusahaan antara majikan dan pekerja juga berkaitan dengan upah, persaingan kesatuan, gangguan politik, amalan buruh yang tidak adil, kepelbagian undang-undang buruh, dan kelembapan ekonomi dan lain-lain. Isu yang dibincangkan dalam artikel ini adalah penggunaan kaedah penyelesaian alternatif bagi menyelesaikan pertikaian yang timbul antara majikan, pekerja, dan kesatuan sekerja secara aman. Oleh kerana terdapat banyak isu-isu yang perlu dibincangkan dan diselesaikan bagi memperoleh keadaan kerja yang memuaskan, kaedah penyelesaian alternatif ini merupakan salah satu kaedah yang dapat menyelesaikan pertikaian yang berlaku dalam organisasi tersebut. Akta Perhubungan Perusahaan 1967 telah menggariskan beberapa mekanisme yang terdapat dalam kaedah penyelesaian alternatif ini seperti rundingan secara langsung, perundingan damai, serta penyelidikan dan siasatan arbitrasi. Mekanisme yang pertama adalah perundingan secara langsung. Perundingan secara langsung merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan pertikaian antara pihak-pihak yang terlibat dalam perundingan dengan menggunakan kaedah berunding, berhujah dan bertukar-tukar pendapat sehingga satu kata sepakat dapat dicapai berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian kolektif. Mekanisme yang kedua adalah rundingan damai. Rundingan damai dilakukan apabila rundingan secara langsung tidak dapat menyelesaikan pertikaian yang berlaku. Rundingan damai ini juga melibatkan pihak ketiga seperti yang telah ditetapkan dalam bahagian 4 Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Mekanisme yang ketiga adalah penyelidikan dan siasatan. Mekanisme ini membenarkan sepenuhnya menteri untuk melantik jawatan kuasa penyelidikan atau lembaga siasatan. Namun begitu, kedua-dua lantikan ini hanya boleh ditubuhkan apabila ianya mempunyai kepentingan kepada negara sahaja. Seterusnya, kita masuk pula kepada kesan isu yang dibincangkan terhadap keharmonian perusahaan. Amalan mekanisme penyelesaian pertikaian alternatif dapat memberi kesan yang baik yang mana ianya mampu menghalang organisasi daripada mengalami kerugian dari segi kewangan juga bukan kewangan, seperti pemberhentian kerja, peningkatan kos operasi, imej negatif dan juga hubungan negatif di antara majikan dan pekerja melalui penyelesaian di peringkat legislasi. Selain itu, mekanisme ini juga memberi kesan dari segi menjaga hubungan baik di antara pengurus dan pekerja. Hal ini dikatakan demikian kerana mekanisme ini dapat mewujudkan kepercayaan serta rasa hormat melalui kerjasama dalam usaha menyelesaikan pertikaian. Antara mekanisme penyelesaian pertikaian alternatif yang diperuntukkan oleh APP 1967 ialah rundingan secara langsung, rundingan damai, penyelidikan dan siasatan, serta arbitrasi. Oleh itu, dalam pembentangan ini, kita akan melihat secara ringkas kesan mekanisme penyelesaian pertikaian alternatif mengikut jenis. Dan yang pertama adalah rundingan secara langsung. Mekanisme ini memberi kesan dengan membantu menyelesaikan pertikaian menggunakan kaedah berunding, berhujah dan bertukar-tukar pendapat. Rundingan secara langsung ini merupakan kaedah penyelesaian konflik yang paling cepat, murah, mudah dan menguntungkan kedua-dua pihak yang terlibat. Kedua adalah rundingan damai. Kesan daripada mekanisme ini adalah sama dengan mekanisme yang pertama, iaitu mewujudkan kata sepakat dan mendamaikan pihak-pihak yang menghadapi ataupun
berhadapan dengan perselisihan faham. Namun, rundingan damai ini juga memberi kesan dari segi penambahan pihak yang terlibat, kerana sekiranya kata sepakat tidak dapat dicapai melalui rundingan langsung, iaitu proses yang pertama, maka di rundingan damai, ketua pengarah dan menteri hendaklah terlibat dan memainkan peranan sebagai pendamai di antara pekerja dan majikan. Hal ini dikatakan demikian kerana menteri mempunyai kuasa untuk mendamaikan pertikaian perusahaan mengikut Seksyen 19A APP 1967 demi keharmonian perusahaan. Yang ketiga adalah mekanisme penyelidikan dan siasatan. Mekanisme ini memberi kesan dari segi mengawal keadaan dengan memastikan para pekerja berada dalam keadaan terkawal dan tidak melakukan mogok semasa lembaga siasatan melakukan penyiasatan dan prosiding, yang mana menurut Seksyen 44 dalam kurungan A APP 1967. Dalam pada itu, semasa menunggu prosiding, majikan juga tidak boleh mengikat kemasukan pekerjanya. Akhir sekali adalah arbitrasi oleh Mahkamah Perusahaan. Dalam hal ini, Mahkamah Perusahaan berkesan dari segi memastikan sebarang kes-kes perusahaan yang dirujuk dapat dikendalikan dengan adil dan hendaklah bertindak mengikut equity, perasaan hati yang baik dan merit kes apabila memutuskan pertikaian perusahaan. Melalui jurnal ini juga dapat dilihat bahwa penyelesaian pertikaian alternatif memainkan peranan penting dalam pengurusan perhubungan perusahaan. Antara mekanisme penyelesaian pertikaian alternatif diperuntukkan oleh Akta Perhubungan dan Perusahaan 1967 ialah rundingan secara langsung, rundingan damai, penyelidikan dan siasatan, serta arbitrasi. Setiap satu mekanisme ini mempunyai kebaikan dan kelemahan yang tersendiri. Namun, penyelesaian pertikaian alternatif ini apabila digunakan dengan berkesan, boleh membawa perubahan positif kepada organisasi secara keseluruhannya. Akhirnya, ianya juga dapat mewujudkan satu hubungan perusahaan yang harmoni antara majikan dan pekerja. Sekian dan terima kasih.